بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: إذا وجهت إلى عبدي من عبيدي مصيبة في بدنه أو في ولده أو في ماله فاستقبلها بصبر جميل استحييت يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا. رواه مسلم. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadits qudsi, "Idza wajjahtu ila 'abdi min 'abidi musibatan fi badanihi." Apabila aku hadapkan kepada hamba-Ku musibatan, satu musibah, fi badanihi, di badannya, au fi waladihi, ataupun pada anaknya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, au fi malihi, ataupun pada hartanya, fastaqbalaha, maka ia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berhadapan dengan musibah itu bisabrin jamil, dengan kesabaran yang sempurna. Istahyaitu yaumal qiyamati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malulah aku pada hari kiamat, an ansuba lahu mizanan, untuk aku tegakkan baginya timbangan amal, au ansyura lahu diwanan, ataupun aku bukakan kepadanya suratan amal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis ini diriwayatkan daripada Al-Imam Muslim radhiyallahu ta'ala. Kemudian dengan ini, qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Idza wajjahtu ila 'abdi min 'abidi musibatan." Apabila aku, kata Allah, menghadapkan kepada hamba-Ku, ila 'abdin min 'abidi, kepada seorang hamba daripada hamba-hamba-Ku, musibatan, apa-apa musibah, fi badanihi, sama ada pada badan ataupun tubuhnya, au fi waladihi, ataupun pada anaknya, au fi malihi, ataupun pada hartanya,
Fastaqbalaha, dan dia berhadapan ataupun menghadap dengan maka dia menghadap musibah yang menimpanya itu bisabrin jamil, dengan kesabaran yang sempurna, dengan kesabaran yang cukup. Istahyaitu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malulah aku yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, an ansuba lahu mizanan, untuk aku nak tegakkan baginya mizan, iaitu timbangan amal, au ansyura lahu diwanan, ataupun aku nak membukakan buku suratan amal di hadapannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Pada malam ni kita bercakap tentang musibah yang Allah timpakan kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Musibah ini sama ada dia berlaku pada tubuh kita, ataupun dia berlaku kepada anak-anak kita, ataupun dia berlaku pada harta benda kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kalau menimpa pada badan, maka dipanggil penyakit ataupun kesakitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atau menimpa pada anak kita, disebut dengan kematian ataupun kesakitan. Au fi malihi, ataupun pada harta benda kita, iaitu kehilangan dan kekurangan. Ini semua jenis-jenis musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kita sepanjang kita duduk di dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa musibah sering menimpa kita? Sebab dunia ni dia negeri musibah. Sebab dunia ialah negeri musibah. Dia ialah negeri yang manusia tidak dapat lari daripada musibah. Dia akan terkena musibah. Hatta seseorang itu kekasih Tuhan sekalipun. Bahkan kekasih Tuhanlah yang paling banyak ditimpa musibah. Seperti mana yang Nabi sebut, asyadul bala al-anbiya, thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling banyak ditimpa musibah ataupun ditimpa dengan bala ialah al-anbiya. Al-anbiya ialah kekasih-kekasih Tuhan. Mereka lah yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kemarin kita baru puasa 10 Muharram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sesampai di Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi takjub ataupun terkejut melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari 10 Muharram. Maka Nabi pun tanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa hampa semua puasa pada hari ni 10 Muharram? Maka orang Yahudi pun menjawab, kami puasa pada hari ini sebab kami mensyukuri keselamatan Nabi Allah Musa, terselamat daripada ujian dia berhadapan dengan Firaun. Maknanya Allah SWT menyelamatkan Nabi Allah Musa daripada keganasan Firaun dan memusnahkan Firaun, iaitu pada hari ditenggelamkan Firaun di Laut Merah itu pada 10 Muharram. Maka kami hari ini kami bersyukur di atas nikmat yang Allah bagi pada Nabi Allah Musa AS. Maka pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kata, oh kalau macam tu kami orang Islam lebih patut lagi. Hampa orang Yahudi ni lepas saja mengaku lepas tu orang-orang yang mengaku mereka itu ialah golongan Ahlullah, sedangkan mereka itu sudah pun terkeluar dah daripada Ahlullah. Yang melangsungkan golongan Ahlullah ialah orang-orang Islam. Orang Yahudi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka terhenti menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah ataupun pilihan-pilihan Tuhan,
selepas mereka menolak Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Itulah bermula mereka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terpisah daripada menjadi golongan yang disebut dengan pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya mengganti pilihannya kepada umat Islam, iaitu umat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi kata, kalau macam tu kami lebih layak untuk berpuasa, sebab kami ni ialah ahlullah. Baik, jadi itulah 10 Muharram. Baik, dahsyat. Kira Nabi Allah Musa ni berdepan dengan Fir'aun ni satu kezaliman yang maha dahsyat, kezaliman yang sangat dahsyat. Hari ni pun kita masih belum berjumpa dengan keganasan yang macam tu. Fir'aun bila dengar kata Nabi Allah Musa, ataupun dengar kata nanti bakal ada satu orang kelahiran dari Bani Israel akan menghancurkan atau meruntuhkan kerajaannya. Jadi meruntuhkan kerajaannya itu berarti sampai membunuhnya. Maka Fir'aun pun mengambil pendekatan untuk membunuh anak-anak laki-laki daripada Bani Israel. Bunuh ni bunuh sungguh. Mana sahaja dengar beranak ataupun lahir anak laki-laki, maka dibunuh. Bayangkan negara yang siapa beranak anak laki-laki dibunuh. Ni kekejaman yang sangat dahsyat. Dia bukan sehari 2 hari, sepanjang tahun, sampailah bertahun-tahun. Bertahun-tahun ni sampai ke peringkat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang laki-laki jadi sikit. Nampak sangat kesan dia dibunuh orang laki-laki, sampai orang laki-laki jadi sikit. Sebagai contoh, bila sikit ni, contoh kita hari ni kita rasa, tapi hari ni orang laki-laki main balik banyak. Beranak perempuan semua, beranak perempuan. Ni takdir Allah kelahiran. Tapi dulu laki-laki dilahirkan dibunuh, laki-laki dilahirkan dibunuh, sampai pi kenuri orang laki-laki tak apa nampak, perempuan belakang salah Sayyidina Muhammad. Pi di mana pun di pekan-pekan tak nampak laki-laki. Bayangkan tuan-tuan berapa tahun tu punya panjangnya kekejaman Fir'aun tu, sampai parlimen Fir'aun terpaksa bersidang balik. Pendekatan yang Fir'aun ambil hari itu nampaknya memberi kemerbahayaan kepada negara salah Sayyidina Muhammad. Sebab negara ni telah orang lelaki habis, takkan negara nak bagi perempuan jadi askar. Sampai askar pun tak ada. Akhirnya pada ketika itu keputusan baru yang keluar daripada mahkamah Fir'aun, daripada parlimen Fir'aun, lah ni kita buat pendekatan, setahun dibunuh, setahun tak dibunuh. Setahun dibunuh, setahun tak dibunuh. Tahun ni 2019 tak dibunuh, hiduplah lelaki-lelaki. Tahun depan tahun 2020 bunuh balik. 2021 hidup balik. 2022 jangan bunuh lagi. Begitu selang-selang. Fir'aun ingat, ataupun parlimen Fir'aun ni dia ingat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia lebih pandai pada Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan Nabi Allah Musa tahun hak tak dibunuh tu, nampak tak? Dia ingat cerdik sangat kono. Akhirnya subhanallah, tahun yang tak dibunuh lahir Nabi Allah Musa AS. Sampai ke peringkat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila walaupun anak itu dilahirkan pada tahun yang tak dibunuh, tapi tetap mak tu rasa takut. Akhirnya mak Nabi Allah Musa memperanyutkan Nabi Allah Musa AS dengan harapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan anak tu dibunuh di depan dia, dan minta supaya anak ni diselamatkan. Tapi Tuhan ni dia nak laut. Tuhan ni dia boleh kata Fir'aun ni ala sayyidina Muhammad dahsyat sangat, hebat sangat, berkuasa sangat, kejam sangat. Tuhan nak bagi bertemu di antara buku dengan roh. Tuhan bagi kotak hak bawa Nabi Allah Musa tu besar tersangkut di tiang rumah Fir'aun. Fir'aun ni istana dia Sayyidina Muhammad di bawahnya mengalir sungai.
Firaun pun bukan sembarang raja. Raja yang hebat, raja yang berdaulat. Berdaulatnya Firaun ni sampai dia boleh mengarahkan sungai Nil hari ni mengalir ke hulu, patah balik sungai tu. Adalah raja hari ni boleh buat macam tu. Hari mengalir ke hari mengalir ke hilir okey, tapi hari dia nak mengalir ke hulu patah balik. Bayangkan tu Firaun sallallahu Muhammad. Jadi subhanallah, bila tersangkut di tiang istana Firaun Sayyidina Muhammad hak bayang-dayang duk mandi. Tengok-tengok kotak apa ni? Depa pamit tengok-tengok budak. Bila tengok-tengok budak, wak naik kepada isteri Firaun Asiyah. Asiyah tengok Nabi Allah Musa langsung jatuh hati. Ni Tuhan rancang. Tuhan bagi Nabi Asiyah ni merasa sayang kat Firaun, dekat Nabi Allah Musa alaihissalam sallallahu Muhammad. Jadi akhirnya bawa Allah si anak ni kepada Firaun. Abang, seronok nak tengok anak ni, kita ambil belah bang. Firaun dah berasa cuak dah. Budak ni dah berasa. Dia berasa dah. Dia ada sense. Mana perasaan dia sudah berasa. Budak ni dah perasan. Dia dah nak bunuh dah tu. Tapi tahun tu tahun dia kena patuh kepada undang-undang negara. Tahun tu tahun tak dibunuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu. Lagi satu, Firaun ni kejam-kejam pun kalah dengan bini juga. Bila bini kata abang, sayang abang, dia kalah. Dia tak apa. Tak apa belah. Hang belah tu hang nak jatuh kerajaan dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan bagi pada kau tu. Hak ni hak yang hang belagak sangat, hang sombong sangat, hang kata hang hebat sangat, hang Tuhan tu, hang bertemu dengan aku. Sampai Nabi Allah Musa ni subhanallah membesar dalam istana Firaun. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Tapi tak mau menyusu dengan susu-susu siapa pun. Akhirnya Firaun kata ni carilah siapa boleh menyusu. Dia pun rasa tak sepatutnya tak bagi menyusu anak ni, sedangkan satu nak jatuhkan kerajaan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya pergi cari-cari, bila dengar kata kerajaan buat keluar iklan apa semua dalam Facebook apa semua ni, kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerajaan cari, Raja Firaun cari siapa boleh menyusu anak dia ni. Ketika itulah mak dia dengar, mak lah yang pi menyusu tu. Tambah sedap, itulah mak yang melahirkan Nabi Allah Musa. Firaun tak sedap lagi. Diupah pula. Orang buat, mau anak ni mau menyusu dengan hang, kami upah hang, bagi gaji lagi pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampailah Nabi Allah Musa dah boleh, dah besar sikit, boleh dukunglah. Dukung satu hari subhanallah, dia cekak janggut Firaun ni. Jenah goncang Firaun tak mau lepas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai kena panggil bini Asyam, mai tengok budak ni apa tak mau lepas ni. Teruk lelaki kena pegang cekak janggut tu. Akhir barulah lepas. Aku kata budak ni dah. Firaun kata aku kata budak ni dah. Dah abang, takkan budak ni kau budak apa nak kira sangat abang. Kalah Firaun dengan bini dia. Akhirnya hak ni bunuh, hak ni menghancurkan kerajaan dia ni. Hak dia kejar nak membunuh tu anak angkat dia, ada belah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna nak bunuh sungguh Nabi Allah Musa ni. Sedangkan dia belah Nabi Allah Musa tu. Anak dia dah tu. Dia kejar nak bunuh anak dia tu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka teruklah teruk. Nabi Allah Musa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai lari daripada Mesir ni, lari sampai masuk Palestin tu, lari. Kih dia bukan apa pun. Kih dia, Nabi Allah Musa berdepan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu orang bangsa Firaun, Qibti. Nabi Allah Musa Bani Israel. Firaun tu bangsa Qibti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi Allah Musa pun berjumpa dengan satu orang bangsa dia, berkelahi dengan bangsa Firaun. Entah macam mana, bila berkelahi Nabi Allah Musa menjebelah bangsa dia lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah Musa tumbuk ni taklah tara mana kot.
Tapi derah jugalah sebab penumbuk Nabi Allah Musa. Bila tumbuk kena TKO, langsung hilang nyawa. Dahsyat tu, sekali tumbuk, ni kalah Mike Tyson. Kalau Sayyidina Muhammad tumbuk langsung jatuh mati. Jadi akhirnya subhanallah, itu yang menyebabkan Nabi Allah Musa dikenaki hidup-hidup. Lari Nabi Allah Musa ke mana ke Filistin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan bayangkan lari dan dalam keadaan takut. Cuba baca dalam kisah dalam Quran, dalam keadaan takut. Sampailah masuk Filistin tak sedap. Lari daripada Mesir ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tuan-tuan pernah duduk Mesir, cuba bayang Mesir dengan Filistin. Kalau pernah duduk Mesir lah, duduk di Qahirah tu, sampai ke Filistin tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Padang pasir saja tu. Lari begitu jauh, lari. Sampai ke sepadan Filistin. Masuk sana, berteduh di bawah satu pohon pokok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah, siapa pun tak kenal, makan pun tak ada, apa segala tak ada. Tak tahu berapa hari lari tu. Tiba-tiba tengok satu orang perempuan, dua orang perempuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dua orang perempuan mai duk tunggu. Orang tunggu di tepi satu telaga. Akhirnya Nabi Allah Musa tanya, pasal apa? Ada apa? Kok boleh bantu? Kami ni tunggu petang, kami belah kambing. Kambing ni ayah kami punya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kami tunggu petang, orang lelaki main angkat penutup telaga tu. Seorang tak larat angkat, dia tenaga 2, 3, 4 orang lelaki baru boleh angkat tu. Boleh angkat penutup telaga tu. Akhirnya Nabi Allah Musa tak apa, mai saya angkat. Dia angkat seorang. Dia bagi minum lepas tu. Jadi bila angkat seorang, akhirnya boleh angkat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dua orang perempuan tadi bolehlah bagi minum kambing lepas awal. Balik awal. Bila balik awal, heranlah ayah depa Nabi Allah Syuaib, balik awal hari ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Katalah dua anak dara ni, Allah ya, hak tolong kami tu sungguh qawiyun amin, kuat, bagus pula. Nabi Allah Musa ni dia subhanallah, Musa ala Sayyidina Muhammad, nampak cara dia bagus. Hak tolong kami tu kuat, amin, bagus pula. Tahu macam mana? Dia tak sama orang lelaki yang baik, orang perempuan lelaki tak baik. Cara-cara dia tu nampak dia ni orang warok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi katalah si perempuan ni, ayah kena bayar tu, upah dah tu. Ayah kena bayar upah dia. Innahu laqawiyyun amin. Khairan man istajarta. Sebaik-baik orang yang kamu bagi upah itu qawiyyun amin. Jadi subhanallah. Jadi kata ayah, pergi panggil. Jadi pergi panggil ni Musa ala Sayyidina Muhammad. Pergi dalam keadaan malu-malu perempuan nak darah. Dalam Quran cerita Musa ala Sayyidina Muhammad malu-malu. Ayah kami panggil pergi rumah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Allah Musa ni dia kata baik. Bila orang panggil pergi rumah ni, dia kata ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma Nabi Allah Musa ni tunjuk kewarakan dia. Ni kena tiru, anak muda kena tiru. Nabi Allah Musa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata boleh, tapi hanya dalam belakang, aku jalan depan. Kita hari ni tak kisah depan ke belakang kan. Jalan belakang, aku jalan depan. Tapi hang nak kona kanan, nak kona kiri, hang tunjuk dengan hang baling batu. Kalau aku kena kona kiri, hang baling batu belah kiri. Kalau aku kena kona kanan, hang baling batu belah kanan. Pasal apa? Sebab warak Nabi Allah Musa. Maklumlah Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ciri-ciri ketinggian akhlak tu ada pada Nabi Allah Musa alaihi salam. Sebab itu kata Imam Syafi'i, kalau aku berjalan dengan aku lebih baik berjalan di hadapan perempuan
Aku katanya, kata Imam Syafi'i, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada aku berjalan di hadapanku perempuan, lebih baik di hadapanku singa. Maknanya mudarat singa, mudarat perempuan, mudarat perempuan lagi. Tu jaga-jaga orang lelaki-lelaki. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, bila sampai jumpa Nabi Allah Syuaib, Nabi Allah Syuaib kata, hang selamat dah, hang duk negeri hang selamat. Negeri ni bukan Mesir dah, negeri ni ialah negeri Palestin. Jadi hang tak apa dah. Fir'aun ni kalau langgar mai pun bukan area, bukan kawasan, bukan negara dia dekat Mesir dia. Tu Nabi Allah Musa duduk dengan Nabi Allah Syuaib tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk dengan Nabi Allah Syuaib. Nabi Allah Syuaib jadi berasa nak jodohkan Nabi Allah Musa dengan hak perempuan tadi ni. Sallallahu sayyidina Muhammad. Hak perempuan namanya Sufairah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka Nabi Allah Musa ni duduklah dengan Nabi Allah Syuaib ni, sallallahu sayyidina Muhammad, kahwin, dan dia punya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maharnya ialah belah kambing tu 7 tahun. 7 tahun belah kambing tu mahar dia. Bukan ada duit mai belah kambing lah, sallallahu sayyidina Muhammad. Kalau hang nak tambah 10 tahun ikut suka, tu terbaik ikut suka. Lepas habis belah kambing 10 tahun, tu balik ke Mesir balik. Balik ke Mesir balik tu, sallallahu sayyidina Muhammad, sampai tengah jalan Allah angkat Nabi Allah Musa jadi rasul. Sampai tengah-tengah jalan sallallahu sayyidina Muhammad, Nabi Allah Musa tengok di lemah tu macam ada cahaya. Dia tinggal bini dia sini, dia pergi tempat yang bercahaya tu. Pergi tentulah Allah turunkan wahyu pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah bagi juga kepada Nabi Allah Musa kelengkapan anbiya. Apa kelengkapan anbiya? Pedang, tongkat Nabi Allah Musa tu. Tu kelengkapan anbiya yang pertama sekali. Tongkat ni, jadi subhanallah, tongkat ni lah yang digunakan oleh Nabi Allah Musa untuk menghancurkan Fir'aun pada 10 Muharram. Sallallahu sayyidina Muhammad. Ketuk yang pertama terbelah 12 lorong. Satu lorong tu subhanallah macam gunung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pernah lalu lorong tu waktu kami di Mesir buat haji. Daripada terusan Swiss nak pergi ke Jeddah, kena lalu lorong tu. Sallallahu sayyidina Muhammad. Arab kata sehari bila sampai tempat ni, sallallahu sayyidina Muhammad, bila sampai tempat ni kapal akan bergerak, bergoncang fakat. Kata kelasi kapal ni, inilah tempat dia belah laut Nabi Allah Musa AS. Sallallahu sayyidina. Siapa nak try, nak pergi rasa boleh pergi naik kapal daripada terusan Swiss turun di Jeddah. Sallallahu sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, 12 lorong. Pasal apa? 12 bangsa, 12 puak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 12 puak. Bila dah sampai di Jebarang balik sana, sallallahu sayyidina Muhammad, Fir'aun ni bodoh. Tuhan bagi, Tuhan campurkan hati dia kebodohan, buta. Dia tak tahu tu perangkap dia, tu kubur dia tak tahu. Sallallahu sayyidina Muhammad gagah pi masuk dalam lorong tu, sampai balik sana Allah arahkan, pukul balik. Nabi Allah Musa tak buat sendiri, wahyu Tuhan turun, pukul balik. Pukul balik. Allahu Akbar, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hancurlah Fir'aun. Macam mana perasaan Bani Israel? Ya Allah, depan mata mereka Allah menghancurkan Fir'aun 10 Muharram hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, lepas sampai balik sana pula, sampai balik sana padang pasir. Balik sana tu Sinai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahu nak makan apa. Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Nabi Allah Musa ketuk 12 batu jadi mata air, jadi telaga pula. Ya, setiap bangsa tu makan, minum melalui telaga masing-masing. Tuan bayanglah, satu telaga ni, satu bangsa ni bukan 102, ribu. Jadi yang menyeberang ni bukan 102, puluhan ribu, ratusan ribu yang menyeberang tu. Subhanallah, sallallahu sayyidina Muhammad. Jadi perlu telaga masing-masing. Nak minum air bukan boleh share telaga, 12 telaga ikut bangsa masing-masing. Waktu saya pergi tahun, waktu saya di Mesir dulu,
pada awal sebelum puluhan masalah Sayyidina Muhammad, telaga tu tinggal satu ataupun dua ataupun tiga, hak lain semua tenggelam dah. Hak lain semua telah pun tenggelamkan oleh pasir. Inilah kerajaan Mesir tak melihara kesan-kesan yang dimiliki oleh Nabi-Nabi. Yang lepas jaga hak Fir'aun sampai Allah keramik. Allah sayang sungguh, lepas tak jaga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, dan saya sempat pergi juga tempat satu batu yang duduk di lembah Nabi Allah Musa pergi munajat di Tursina. Bila balik mai tu tengah jalan tu masalah Sayyidina, bila Allah Musa tinggal kaum dia di lembah tu, ada seketul batu masalah Sayyidina Muhammad. Batu ni pula, batu ni saya ingat tinggi rak tu ada masalah Sayyidina Muhammad. Diketuk batu tu terpancar pula 12 mata air pula. 12 mata air pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sepanjang Nabi Allah Musa duduk 40 hari di Tursina tu, depa duduk minum air tu lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Bila saya sampai di situ, saya rasa ya Allah, Nabi Allah Musa ni bukan sehari dua. Nabi Muhammad pun 1400 tahun. Nabi Allah Musa sebelum Nabi Allah Isa lagi, mana berapa ribu tahun lagi sebelum Nabi SAW. Yang saya rasanya lembah tu tak pernah berubah. Sebab lembah tu lembah batu, tak pernah berubah. Batu tak berubah. Tapi manusia yang pi tu silih berganti. Waktu saya pi tu ayat tu keluar lagi, tapi hari ni kata ayat tak keluar dah. Maklumlah akhir zaman aku. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kiranya orang yang ditimpa musibah itu, yang paling dahsyatnya adalah ditimpakan kepada kekasih-kasih Tuhan yang bernama Rasul-Rasulul Azmi. Itu baru seorang Nabi Allah Musa AS. Jadi semua kekasih Tuhan ni, mereka ditimpa musibah yang pelbagai. Baik. Qala idza wajjahtu ila 'abdin min 'abidi musibatan fi badanihi wallahu subhanahu wa ta'ala. Hadis ni tak baca lagi no. Jadi Tuhan izin kita ni baca hak kemarin soal Sayyidina Muhammad. Jadi Tuhan bagi contoh kat kita ni tentang peristiwa musibah yang Allah timpakan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Insya-Allah Tuhan izin kita baca dalam pengajian yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bidatik. Allahumma nawwir qulubana bidatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa ta'astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya lupa, malam ni kami bawa sikit barang-barang jualan untuk ekonomi pondok. InsyaAllah sambil-sambil lah untuk membeli dan menderma insyaAllah.